إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى القبور ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم أجمعين الشول الليل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Jami' Kampung Parit Terus Seri Medan serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, yang dihormati para alim ulama, yang dihormati Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kapari-kapari waras alhamdulillah sejuk-sejuki isotokoi sonyawuri alhamdulillah. Alhamdulillah terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang, terutamanya sebesar-besar nikmat yang kita terima iaitu nikmat iman dan Islam,
banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh dan berusaha semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama solat pada maghrib berjemaah, dan sementara kita menanti waktu isyak, kita duduk dalam majlis taman-taman surga. Mudah-mudahan kalau di dunianya kita rajin pergi taman-taman surga, insya-Allah apabila kita di akhirat besok dipermudahkan masuk ke dalam surga, insya-Allah. Amin. Dan mudah-mudahan pada malam ini kita dapat qiyamul lail, dan mudah-mudahan pada esok pagi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberi kekuatan dapat solat pada subuh berjemaah, terutamanya yang lelaki dapatlah pergi masjid ataupun surau yang berhampiran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini ya, saya ingin sama-sama mengulang kaji, yaitu berkenaan alam kubur dan amalan penerangnya ya, amalan alam kubur ataupun alam barzakh, dan apakah amalan-amalan penerangnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hidup lawannya mati ya. Ada 5 perkara yang di luar kemampuan manusia ya, yang hanya menentukan, yang mampu hanyalah Allah. Manusia tidak mampu. 5 perkara itu yang dimasukkan, pertama pasti, jodoh, wahyu, kudrat, badan ya. Pasti iaitu mati. Tak ada siapa pun yang tahu dia mati bila ya. Hari ini, besok, tak kira muda, tak kira tua ya, tak kira kaya atau miskin ya, tak kira berpangkat ataupun tidak, apabila sampai masanya dia akan pergi ya. Yang kedua iaitu jodoh. Jodoh kita pun tak tahu ya. Ada yang wis rondo, ono sing duduk ya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ditanya nak kahwin lagi tak? Nak, aku sayang isteri aku. Dan hingga tahu aku tak kahwin lagi lah. Dia tutup tahun depan dia nikah lagi contohnya. Itu namanya dah jodoh ya. Yang ketiga, wahyu ni macam anugerah ya. Manakala kudrat ini adalah kesihatan, manakala badan ini adalah merupakan rezeki ya. Itu 5 perkara hanya Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, berkenaan kubur ini adalah perhentian kita yang keempat. Kita ni baru perhentian yang pertama, yaitu perhentian alam roh pertama, yang kedua alam rahim, dan yang ketiganya perhentian alam dunia, dan yang keempat bakalnya kita akan berpindah kepada alam kubur, yaitu alam barzakh. Di dunia ini tuan-tuan hadirin hadirat, maka kita berusahalah untuk mencari bekalan sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke alam akhirat. Terutamanya sebelum proses pertama alam akhirat adalah alam kubur ya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apabila ada orang meninggal, ada satu perkara yang kita jangan ambil remeh-temeh kerana fadilatnya begitu besar, yaitu berkenaan mengiringi jenazah. Ya, dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan hadirin hadirat, daripada Abu Hurairah, riwayat Rawahul Bukhari bilangan 45, Rasulullah SAW telah bersabda, qala man taba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yaqruha min dafniha wa innahu yarji'u min al-ajri bi qirataini kullu qiratin mislu Uhud wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah seseorang muslim kerana iman dan mengharapkan balasan, dan dia bersama jenazah tersebut ketika disolatkan sehingga selesai dari perkuburannya, maka dia berpeluang untuk membawa 2 qirat. Kelebihan orang yang mengiringi jenazah ataupun nek orang Jawa ngomong luang melayat ya, sama sebut melayat ya. Kelebihan tuan-tuan dalam hadis Nabi ni Rawahul Bukhari, tuan-tuan bilangan 45, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah ya, lelaki ataupun perempuan yang meninggal dunia, kita iringi
dengan niatnya mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan balasan Allah, maksudnya ikhlas kerana Allah. Sebab itu kita dalam beramal ibadah, kita jaga daripada melakukan maksiat zahir, dan dalam masa yang sama kita dalam menjauhkan daripada maksiat batin. Maksiat batin ni maksudnya kita beramal ibadah kena sucikan daripada penyakit-penyakit hati. Contohnya dia pergi mengiringi jenazah, rumah melayat memang mengharapkan keredaan Allah, bukan kerana nak dipuji. Kowe iki memang rajin tenan yo anukan kaci. Nanti aku nolok ana wong ninggal kok ono ae. Pare terus yo ono, pare simis yo ono, pare rapis simis yo ono. Wong Sridaya ujung pojokan kono yo kowe yo ono lho. Nah, memang rajin tenan di koki. Aku memang kowe pejek tadi, aku memang anggap dia memang daripada dulu aku memang rajin. Keturunan aku memang rajin-rajin dalam bab ini. Jangan macam tu pula. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah hadir ini bukan apa saya hadir menziarahi jenazah ini, setidak-tidaknya kita menghormatinya dan setidak-tidaknya mengingatkan saya tentang kematian, bukan apa pun, kan berjawabannya macam tu. Jadi dia menjauhkan daripada penyakit hati, riya ataupun sebagainya. Maksudnya orang yang mengiring jenazah, dia mensolatkan jenazah sampai ditekan ke tanah perkuburan, balik engkau pahala 2 kirat. Kata Rasulullah dapat pahala 2 kirat. Kirat apa? 1 kirat tu diumpamakan pahalanya sebesar ataupun seberat gunung Uhud. Tapi yang pergi haji pun yang kita nampaklah gunung Uhud tu besarnya. Dapat 2 kirat bermakna 2 gunung Uhud. Dia punya berat pahalanya tu. Lunga mengiring jenazah, mensolatkan jenazah, lepas tu menterkis sampai tanah perkuburan, buat nunggang motor ke, nunggang kereta ke, melaku ke tekan tanah perkuburan, dapat pahala sebesar 2 Uhud. Tapi barang siapa tuan-tuan hadirin hadirat, dia mengiringi jenazah, mengharapkan keredaan Allah sampai solat sampai solat, lepas solat jenazah balik, mungkin ada keperluan ngantar ke wong rumah ke, ngantar ke anak ke, ataupun ono hal sing ora dia elak kira sampai solat, maksudnya orang tekan tanah perkuburan, maka dia mendapat pahala dapat 1 kirat. Kalau sampai tanah perkuburan dapat 2 kirat. Kalau sampai solat aja dapat 1 kirat sebesar gunung Uhud. Tapi kalau dia datang, tapi bukan orang sini, dia cuma duduk bawah pokok kelapa ataupun bawah pokok rembia, taklah mungkin ya. Datang tuan-tuan suruh solat, minta maaf tuan imam, suruh saya kutu. Dia tahu pergi sembahyang kenapa suruh kutu. Setakat tanah, kalau tak nak dia tak jadi masalah. Minta maaf tuan imam, tadi tak lupa ambil wudu, saya nak pusing pipe, air dah tak ada. Macam-macam dia punya alasan. Habis dapat berapa kirat tu? Wallahualam, kita kata tak ada, mungkin ada dapat pahala sebab dia pergi juga. Dia niatnya baik, cuma dia nak sembahyang tu mungkin tak tahu ke apa je, dapat pahala lah juga. Sebesar mana? Wallahualam, kita tak tahu, serahkan kepada Allah. Jadi kalau dah pergi mengiring jenazah tu, dirikan solat jenazah ni bukanlah susah sangat tuan-tuan. Kalau dibandingkan solat biasa ni, solat jenazah lagi mudah sebab dia tak ada rukuk dan tak ada sujud. Ya kan? Pernah satu peristiwa lah, tapi bukan dekat kawasan Seri Medan. Ini dekat kutub utara yang tak ada orang. Ada seorang lelaki meninggal dunia, seorang bapa meninggal dunia. Yang meninggal dunia ni pun orang lelaki ni bukan calon-calon orang. Dia juga macam seorang pendakwah jugalah, ya. Dan dia ada anak, beberapa orang anak, dan anak sulungnya ni duduk kat Mesir. Jadi kebetulan ayahnya meninggal dunia, anaknya kat Mesir pun kebetulan ada kat kampung. Jadi Pak Imam ni takkan dia nak solatkan jenazah, anaknya kat Mesir duduk. Wah, tuan-tuan hebat anaknya ni. Jadi ditolak anaknya suruh. Tak nak, dia tak nak. Digeret juga. Akhirnya terpaksa lah digeret ke depan juga. Jadi anaknya sulung ni yang kat Mesir pun jadi imam. Ya, jadi imam. Dia pun angkat, dia dah sembahyang jadi imam. Tiba-tiba dia rukuk. Tiba-tiba dia sujud. Pak Imam bingung nak ikut ke tak? Dia fikir akan ikut jugalah sebab aku belajar sampai dah jannah lagi pun tak habis. Yang jadi imam ni anak Pak Yai ni belajar dekat Mesir Al-Azhar. Mungkin aku baca kitab tak habis, dia sampai kulit ke kulit. Wah, ikut jugalah. Akhirnya Pak Imam pun ikut. Apabila Pak Imam ikut, makmum pun semua ikut.
Lepas dah habis sembahyang hati tak sedap Pak Imam. Minta maaf, abang belum, dia panggil tanya suruh belum. Minta maaf lah, ataupun saya baca tak habis ke, ataupun sebagainya belajar. Awak pun belajar tinggi, saya nak tanya, sembahyang mayat ni ada rukuk dan sujud ke? Kata anak lelaki, tak ada rukuk sujud dia. Dia baca tu belajar pula. Kenapa kamu rukuk dan sujud? Oh, mungkin bapak saya ni banyak dosa. Sebab tu saya rukuk sujud ni tak semua cukup, kata dia. Rupa-rupanya anak lelakinya ni dekat masjid bukan belajar kat Universiti Al-Azhar. Dia ni kontraktor buat rumah. Kontraktor buat rumah. Dia tak tahu bayar jenazah. Itu yang dia rokok dan sujud. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita nak lihat dari ni, jadi solatlah. Dia belajar-belajarlah. Kalau tak tahu ikut dulu pun tak apa. Lama-lama dia kena belajar. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat, kata para alim ulama, tuan-tuan, bagi orang yang hidup ni, kita masih hidup lagi ya, syukur pada Allah. Jadi boleh berpeluang lagi. Kita wasiat 4 perkara kepada orang yang terhampir masa kita hidup. Kita kena wasiat 4 perkara setidak-tidaknya kepada kaum kerabat kita yang hampir terutamanya. Kalau tuan-tuan dekat rumah, siapa yang hampir? Rumahnya kan? Kalau isteri, siapa yang hampir? Kalau ada suami, suaminya. Tapi nak dah single mother, mungkin karuan naik ya. Kalau suaminya dah duda, belum kahwin lagi, mungkin anak-anaknya juga. Jadi orang yang terhampir lah dekat rumah. Pesan 4 perkara tuan-tuan ya. Contohnya saya bagi contoh pesan wasiat seorang suami pada isterinya. Kalau isterinya ada 2, pesan 2-2, jangan 1 aja. Kalau ada 3 lah. Itu ikut masing-masing ya, kemampuan. Macam saya ni 1 je, alhamdulillah ya. Dia masuk TV ya? Masuk TV. Pesan pertama apa? Wasiat pertama. Wasiat pertama tuan-tuan pesan. Ayang-ayang, abang nak cakap sikit ni. Abang nak wasiat sikit ni. Yang pertama abang pesan, abang wasiat. Besok kalau abang mati, tak tahulah abang mati ni. Abang mati dulu ke, awak mati dulu ke. Abang pesan, kalau nangis, nangis biasa-biasa je yang ya. Jangan ayam meraung-raung. Abang, kamu tinggalkan ayam. Kan kita dah jadi hidup semati. Jangan menjerit-jerit ke dia abang mati. Jangan meraung-raung. Kalau ayah nak kahwin lagi kahwin lah, abang boleh tahu. Tapi ingat, masa abang mati nanti nangis biasa-biasa. Cakap meninggalkan air mata. Tapi jangan meraung-raung macam perbuatan orang jahiliah. Nanti abang teruk disiksa dalam kubur. Semakin tinggi suara awak, semakin teruk abang disiksa. Abang dah bagi tahu tau, kalau ayam buat juga abang dah lepas tau. Abang kalau tak beritahu, besok abang ditanya. Okey, nangis biasa-biasa je. Tapi jangan pula suami mati, alhamdulillah. Tak patut pula. Kenapa sedih? Ustaz Kamal cakap jangan nangis. Nangis di bahan boleh, jangan meratap. Takkan suami mati alhamdulillah. Memang tak patut ya. Yang 2, pesan yang kedua ya. Pesan kedua tuan-tuan, pesanan kedua, wasiat kedua, yang kedua yang pesan. Abang pesan, kiranya abang mati nanti, kalau boleh yang solatkan jenazah abang, kalau boleh jangan kurang 40. Kalau dapat 100 ataupun lebih, lagi bagus saya. Ini dah endemik kan, tapi alhamdulillah kita kena jaga-jaga. Ramai juga kawan-kawan kita ni sekarang ni kena COVID juga. Cuma dia punya simptom-simptom ni berbeza dengan dulu. Badannya berbisa, demam dan sebagainya. Kena jaga-jaga. Ya, saya balik semula tadi. Kalau abang mati nanti, sekiranya abang mati, yang solatkan jenazah abang ni kalau boleh jangan kurang 40. Kalau dapat 100 lebih lagi bagus. Kenapa? Kalau kita dalam solat jenazah itu kalau 40 orang disolatkan oleh 40 orang yang benar akan akidahnya tidak menyebutkan Allah, maka doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah mendapat syafaat Nabi. Abang tahu abang ni masih hidupnya bukanlah rajin sangat. Ada orang meninggal buat tak tahu aja. Abang takut besok abang mati tak ada orang buat nak datang. Jadi ayang panggillah budak-budak tapis kat Medan tu semua ke sekolah agama supaya ramai yang memainkan abang. Dan abang harap, macam sedih pula kata ini. Dan abang harap anak kita yang jadi imam ya, kalau boleh. Pesan tu. Cuba balik dia cakap boleh. Isteri kita pun, abang aku tak pernah pasal siang ni kenapa lah tak pernah pakai sayang lagi bang, tak jadi tengoklah ni Yang ketiga, ya tadi bilangan yang jenazah berapa ya?
Yang ketiga, pesan pada orang yang hampir, pada suami pada isteri, pesan. Kalau sekiranya abang mati, abang pesan, kuburkan abang mana tempat abang meninggal dunia. Kalau abang mati dekat Melbourne, kubur dekat Melbourne. Kalau abang mati dekat Sydney, dekat Sydney. Kalau abang mati dekat Batam, Batam. Jangan fikir bukan. Kubur dekat Batam. Tapi tengok juga, ini wasiat ni kita boleh luluskan, boleh laksanakan kalau tidak bercanggah dengan syarat. Jangan dia mati dekat kampung balik terus, meninggalnya balik terus. Nanti kalau abang meninggal dekat kampung ni, kuburkan abang dekat kuburan Bakek ya. Bakek dekat mana? Bakek dekat Madinah ni. Patut-patut berkubur dekat balik terus Medan, suruh kubur dekat Bakek ni. Orang kat Madinah pun begitu dapat pakai. Dapat maklah pun lagi lebih baik kan. Itu tak payahlah diluluskan. Jangan pula yang bukan-bukan. Abang kalau mati disuruh kuburkan sebelah kubur ayah abang Padahal sebelum dah penuh semua. Takkan kubur orang lain nak digali. Ingat je dekat kubur tu macam dekat rumah boleh ngetes-ngetes itu. Kubur dekat mana pun jumpa betul. Jumpa, mana tak jumpa. Yang keempat, ini pesan juga, kadang-kadang betul lagi orang-orang Medan ni, artinya banyak. Amin ya. Pesan yang keempat, abang kalau meninggal dunia abang pesan kebun yang belakang masjid, Jami Balik Terus tu ada 10 ekar. Abang dah namakan tak dengan anak sulung awak punya yang tepi sungai sana Medan tu ada 12 ekar. Saya dah namakan awak. Kemudian kebun yang dekat Balik Kali sana tu, ujung tu saya dah pasti yang anak nombor 2. Dan yang bungsu tu Pesi Dayung ada 10 ekar. Dan isteri nombor 2 mana bagi semua dekat Pontian. Ada beberapa tanah lagi yang abang lupa dekat Pai Baru ke gitu, dekat Sejapung gitu. Jadi abang tak sempat lah, rasa memang tak sempat nak bagi. Nafas pun dah bendek-bendek ni. Jadi abang harap kalau abang meninggal nanti jangan bergaduh, bagikan harta pusaka cari Islam mengikut orang lain. Dan abang pesan, kalau hartanya banyak dapat rezeki, jangan lupa bukan zakat kalau cukup syarat. Dan abang pesan, gunakan hartanya pada jalan, infakkan pada jalan Allah, banyakkan bersedekah kalau boleh wakaf. Dan jangan lupa yang pesan ingat abang suara ini, jangan lupa yang pandang mata abang, pandang. Pesan, jangan lupa titipkan pahalanya untuk abang. Contohnya, ibu-ibu pergi masjid tadi masuk tabung tak? Ibu-ibu masuk tabung. Duitnya masuk tabung. Jangan ibu masuk tabung. Duitnya masuk tabung. Duitnya masuk tabung ni. Titipkan pahalanya untuk Allah menghayati kita atau suami kita. Itu 4 perkara tuan-tuan. Kalau boleh kita pesan-pesan atau wasiat pada ahli keluarga kita. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi rupa-rupanya kita mengiringi jenazah ini fadilatnya begitu besar. Kerana apa? Selain dapat 2 qirat ataupun 1 qirat tuan-tuan, setidak-tidaknya kita mengiringi jenazah ini tuan-tuan, mengingatkan kita iaitu tentang kematian. Kalau tak kita lupa. Cuma bagi perempuan yang mengiringi jenazah ni, saya ingatkan tuan-tuan, sekarang ni macam makin menjadi-jadi, mungkin dia tak tahu ataupun sebagainya. Pada awalnya perempuan mengiringi jenazah ni sampai tanah kuburan mula-mula dilarang. Tapi datang pemansuhan, perempuan ini diharuskan menziarahi kubur dengan beberapa syarat. Dan ada perempuan hukumnya menziarahi kubur hukumnya sunat. Contohnya menziarahi kubur para nabi, para rasul, para alim ulama dan sebagainya. Dia boleh menziarahi kubur perempuan ini, tuan-tuan hadirin hadirat. Syarat yang pertama, jangan bercampur aduk antara lelaki dengan perempuan. Terutamanya ketika lelaki menguruskan jenazah, mengebumikan jenazah. Tengah menguruskan tu, kadang-kadang keluarga si mati. Kadang-kadang dia ikut terus dengan suaminya dekat kubur. Dekat celah-celah lelaki. Tapi saya tak nampak lagi dah sama-sama dimasukkan gali. Tak nampak lagi, tapi sama-sama makin banyak saya nampak. Pakai spek hitam. Saya ustaz bukan nak urat-urat. Saya tak ada apa-apa niatnya nak mengingatkan kematian lah ustaz. Bukan apa. Itu dia yang cakap. Habis yang lain pun adakah sama? Orang ni nafsunya, ada arah satu nafsunya. Yang arah satu, astagfirullah. Ya Allah, kenapa? Yang arah satu. Arah dua ni gini. Wah, itu dah dua. Dia lupa jadi ingat.
Apa? Enggak kaya you ya. Oh, ada. Yang tiga, siap bagi WhatsApp terus. Dia punya tak ada apa yang lain, macam-macam takut mendatangkan fitnah. Jadi kalau nak pergi pun tuan-tuan hadirin hadirat, dah siap bawa orang lelaki, perempuan ni kumpul satu tempat. Kalau lain masa lagi bagus lah, kumpul satu tempat semua. Laki semua dah balik, barulah perempuan. Tapi jangan pula isterinya, suami meninggal, isterinya pula pergi. Wah, ngirim di jenazah. Apa siap ini pagarnya terakhir nak tengok Allah. Dekat rumah bacalah umur kitab pun sampai. Tak semestinya tanah kuburan. Kerana perempuan kena beriddah. Apabila kematian suami 4 bulan 10 terus hari kena ingatkan. Jadi kadang-kadang makin menjadi ni kadang-kadang berselah sebelah kadang-kadang. Kadang-kadang nak cakap Pak Imam tu kadang-kadang berat. Nanti Pak Imam paksa juga. Perempuan minta maaf ya. Tidur dulu sana dulu ya. Nanti kalau dia siap baru masuk. Kena berat. Yang keduanya perempuan ni tuan-tuan hadirin hadirat kena, walaupun dia dah perempuan sama perempuan, kena menutup aurat dengan sempurna. Nutup aurat ni tuan-tuan tak semestinya pakai tudung dah sempurna. Anak-anak kita ni kata tutup aurat pakai tudung dah sempurna. Padahal dia punya t-shirt mentetek. T-shirt walaupun doang mentetek. Pakai tudung. Suara mentiting. Kau mentiting. Tak sempurna tuan-tuan. Dia kena labuh pakaiannya, menutup seluruh badan, macam muka dan dua tapak tangan hingga pergelangan. Kemudian tenunannya tidak jarang. Ya, contohnya. Yang ketiga tuan-tuan hadirin hadirat, perempuan jangan merantap-rantap. Kadang-kadang perempuan ni emosinya agak suka nak dikawas. Yang meninggal apa ni abang lu punya, abang lu kenapa meninggalkan kakak ni? Ya Allah. Abang lu yang membesarkan kita. Kenapa begitu? Menjerit kat kubur. Itu tak kena kawal. Yang keempatnya jangan melakukan perkara-perkara yang khurafat. Yang kelimanya syaratnya kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu', perempuan kalau nak menziarahi kubur dah bacakan Fatihah ke baca Yasin balik. Jangan bersemang-semang pula duduk dekat kepuk ke apa. Kita dah halang-halang kat kubur ni, kita musyarat dulu ya dek semua. Kita musyarat besok. Kita nak buat dulu hari apa? Musyarat ada kubur. Patut-patut jadi kena jaga tuan dalam menziarahi jenazah walaupun dia punya fadilatnya besar. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kubur ini tuan-tuan gelap tuan. Dalam hadis Nabi SAW ada dinyatakan tuan-tuan, yaitu Rasulullah SAW telah bersabda, "Summa qala inna hadhihi kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allaha binuwiruha lahum bisalati alaihim." Ya. Hadis tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, rawahu Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi kegelapan kepada penghuninya, dan sesungguhnya Allah meneranginya untuk mereka dengan solatku untuk mereka. Maksudnya diceritakan kubur ini gelap. Bagaimana kubur kita biar terang? Ada amalan-amalannya yang saya nak terangkan nanti. Cuba tuan-tuan malam ni, ada yang tidur kat katil kat rumah. Kalau tidur kat tilam, mungkin tilamnya ditepokin yang nanti mana. Ya aku cerita yang turun yang katil, tilamnya dua katil ya. Cuba malam ni yang tidur dekat katil, yang rumahnya ada ni dia tak terperanjat lah. Kalau rumahnya tak ada, mungkin terperanjat suaminya. Ini testing, bukan kubur betul-betul. Cuba malam ni suaminya tidur bawah katil. Bawah katil tu. Katil kan sini mana? Ono tiang papat. Turun isol katil ada dua. Bojo ni kan dua. Bojonya di atas tilam, tuan-tuan bawah katil. Ibaratnya tuan bawah katil itu dalam kubur. Ibaratnya, bukan betul. Sekitar lampu ni katil ni. Petang apa? Arah obat susah apa? Awak lemu, kudu lemu lah payah aku comel. Kalau comel tu sudah sikit, kalau lemu tu macam awak get comel ngono, get ngisor apa ngisor tilam dalam bawah katil. Arah tangi terantuk betul. Ngobah kene tersandung tiang ni kan, suka kan. Wong omahe penak-penak gelung-gelung atas katil. Ibaratnya kita wis tinggal ning kubur. Wedoke kita londone kita ki ning katil ning omah. Ki wis rapi meneh kok kuwi. Allahu Akbar. Ya rapi boleh, enggak boleh.
Upama wis rapi meneh lali, orang pernah bocoke Fatihah. Oh lagi sedih lagi tadi kubur kan. Ini tidak main dulu, jangan ini kayak gini ada mati. Coba bayangkan tuan-tuan bawah kate tadi dalam keadaan gelap, gak tak ada aircon, gak tak ada kipas, panas apa orang? Arok angin ini orang keneng panas apa? 10 menit aja lah, betah orang kata. Panas sih. Kita tak tahan, boleh tak keluar? Kita tak tahan masa itu, boleh tak kita keluar? Boleh lagi lah kita. Omah kita takkan nak marah. Omah kita bilang, abang kenapa bongku biar? Kita nak keluar kata boleh tak? Boleh, kita dah tak tahan. Boleh, tapi kalau tuan-tuan sekiranya tuan-tuan berada betul di dalam kubur, dalam keadaan gelap tuan-tuan, tak ada aircon, dia tak ada kipas, gelap, mereka balik. Mereka nak balik. Contoh, agak-agak bagi izin tak? Agak-agak malaikat bagi izin tak kita balik? Kalau bagi izin pun tuan-tuan, yang hidup pula ada masalah. Tahu-tahu nama Assalamualaikum. Panas aku tadi orang tak boleh kubur. Tengok pula orang terima, betul tak? Tak payahlah kita masih hidup I love you love me, tengok TV, masak makan pisang disuap-suap, betul tak? Allah masih hidup. Cuba kalau mati, apa tak berdulu je. Nak dekat pun takut kadang-kadang, betul? Balik bang, apa nak balik tak boleh balik masuk tu. Minta izin pun tak boleh balik. Ibaratnya besok dalam kubur tuan-tuan, dekat dunia pun kita ada apa ni? Dekat dunia pun kita ada periksa, betul? Dekat dunia kita ada periksa. Periksa apa contoh? Periksa UPSR, betul? Periksa SDA, UPKK, betul? Periksa PT3, periksa SPM, SDKA, diploma, ijazah. Alah tuan-tuan periksa apa? Nak ambil lesen L, betul? Pakai komputer, betul? Ada periksa. Tak lulus pun boleh hidup tak dengan izinan Allah? Boleh hidup tak? Boleh. Tapi besok tuan-tuan, soalan dalam kubur tak banyak. Siji, loro, telu, papat, lima, 6 aja soalan ni. Dah bocor pun soalannya. Tapi tuan-tuan tak boleh skip. Skip tu. Lompat. Kalau soalan periksa dah di atas SPM, soalan nombor 1 boleh jawab. Nombor 2 kok payah banget orang soal jawab. Skip nombor 3, betul? Nombor 3 boleh jawab, nombor 4 boleh jawab. Nombor 5 tak boleh jawab, skip nombor 6, betul? Tapi soalan kubur boleh kita lompat-lompat. Ma rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Tak tahulah. Skip nombor 3 malaikat. Boleh? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh skip. Jadi tuan-tuan, marilah kita masih hidup ni banyak-banyak kali bertaubat, ya. Banyak-banyak kali bertaubat ni untuk siapa kebaikannya? Untuk kita. Ya, mudah-mudahan besok kita di dalam kubur kita itu menjadi salah satu taman surga. Luasnya sejauh memandang. Dia punya lenanya, bahagianya seperti tidur pengantin baru. Malam pertama tidur pengantin baru seronok tak? Ya Allah, seronok tak? Seronok. Lagi jawabannya seronok kan? Bayangkan tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, amalan yang pertama yang dapat menerangi kubur pertama, yaitu tuan-tuan hadirin hadirat, hendaklah kita ikhlas dalam amal ibadah. Dalam amal ibadah ni kita ikhlas, insya-Allah kubur kita daripada gelap jadi terang. Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah serta berlaku ikhlas kepadanya dalam urusan agama. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat, tingkatan amalan ini ada 5. Ya, mungkin saya dah terangkan, saya ulang balik semula ya. Takut kita ni kalau dah lupa tak ingat, kalau ingat tak lupa. Itu saya lah tuan-tuan. Pertamanya tuan-tuan, ada amalan yang sah, ada amalan tingkatan apa ni?
Ada tingkatan amalan ini tuan-tuan. Ada tingkatan yang pertama, amalannya sah dan amalannya diterima oleh Allah. Amalannya sah dan diterima oleh Allah. Ini amalan yang kita cari. Inilah yang kita buru, yang kita idam-idamkan. Contohnya ibaratnya solat kita sah dan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, amalan yang dilakukan Allah Taala tak bagi tahu sama ada diterima ataupun tidak. Tuan-tuan tadi solat pada maghrib, tuan-tuan tahu tak solat tuan-tuan diterima? Tak tahu Tuan-tuan tadi berdoa tak imam doa tadi? Amin, amin. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, lama-lama turun. Ada sebut-sebut pun ada. Yang sebut saya lah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak doa tuan-tuan itu diterima ataupun tidak? Tak tahu. Korban tuan yang tuan buat, masa korban sunat ke, korban wajib ke, korban nazar ke, masa hari-hari haji yang lepas tu, tahu tak korban tuan-tuan itu diterima ataupun tidak? Tak tahu. Itu adalah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat-umat yang terdahulu ibadahnya diberitahu sama ada diterima ataupun tidak. Contohnya ibadah yang paling tertua sekali dalam dunia, ibadah apa tuan-tuan? Ibadah yang tertua dalam dunia. Ibadah solat, ibadah puasa. Jawapannya kata ahli ulama adalah ibadah korban yang paling tertua. Bukan sejak Nabi Ibrahim, tapi ibadah korban paling pertama dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ni tuan-tuan diceritakan, ada riwayat menceritakan anak Nabi Adam ni ada 40 orang anak. 20 kali bersalin. 20 kali bersalin dapat 40 orang anak. Bermakna Siti Hawa bersalin 20 kali dapat kembar semua. Ibu-ibu ada kembar sampai 20 kali. Saya alhamdulillah nyambil aja orang rumah. Dia main-main aja. Main-main apa? Dapat kembar sekali je. Itu pun orang sibuk tanya, Ustaz, macam mana dapat kembar? Naik atas ke bawah ke sini kanan? Itu pun ditanya saya begini. Apa ditanya macam tu? Saya jawab dengan izin Allah. Aku pun tak tahu dapat kembar macam mana. Dia tanya makan apa? Makan apple banyak ke, anggur banyak ke? Entah aku makan sekot jamu kerutuk air. Dia nanya yang bukan-bukan. Itu baru sekali kembar. Kalau bayangkan 20 kali bersalin kembar. Ada seorang ulama menyatakan anak Nabi Adam ni 40 orang 20 kali bersalin kembar. Ada riwayat menceritakan anak Nabi Adam ni seramai 25 orang. 12 kali kembar dapat 24 dan satu aja lahir lelaki, iaitu Nabi Sis. Ada seorang riwayat menyatakan anak Nabi Adam ni 13 orang. 13 orang ni macam apa nama? Serang-seri. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Akhirnya nombor 13 adalah lelaki. Jalan dan juga disambung sampai anak Nabi Adam.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya ulang balik semula, itu berkenaan bilangan anak Nabi Adam. Itu tak tahu tak apalah tuan-tuan. Yang sebenarnya berapa bilangannya kita serahkan wallahu a'lam. Ya, hanya Allah Taala yang Maha tahu. Cuma saya nak cerita tuan-tuan, ibadah korban yang dilakukan oleh anak Nabi Adam AS, yang mana diceritakan Qabil ni anak Nabi Adam, Qabil saudara kembarnya adalah Ikrimah. Manakala Habil saudara kembarnya namanya Labuda. Datang perintah Allah suruh Nabi Adam supaya kahwinkan adik-beradik ni. Masa tu syariat ketika itu boleh kahwin adik-beradik. Bab fiqah ni dia tak sama, tapi bab dari segi akidah sama. Mengajak manusia supaya mengesahkan Allah dan mengakui Nabi dan Rasul itu Rasul Allah. Akidah sama, syariat berbeza. Kita tak boleh ikut syariat Nabi Adam. Tak boleh. Kahwin adik-beradik boleh? Tak boleh. Jadi tuan-tuan datang perintah Nabi Adam disuruh kahwinkan. Qabil ni suruh kahwin dengan saudara kembarnya Habil, namanya Labuda. Manakala Habil disuruh kahwin dengan saudara kembarnya Qabil, iaitu nama Ikrimah. Jadi Qabil orang kelem. Qabil ni dia tak nak dirapikkan karo Labuda. Kenapa? Dia harap juga karo Ikrimah, saudara kembarnya sendiri. Kenapa? Ikrimah diceritakan lebih ayu, lebih mening. Mening tahu? Lebih cantik lah senang kita daripada Labuda. Aku orang kelem, aku orang rapi juga kalau Ikrimah. Aku orang kelem dan orang Labuda. Orang kelem juga. Maka Allah Ta'ala perintahkan supaya mengeluarkan korban. Siapa yang korbannya diterima, maka dia bolehlah berkahwin dengan Ikrimah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, diceritakan ringkas bahawa Qabil ni kerjanya sebagai seorang petani. Syariat ketika itu korban, kalau petani kena keluarkan korban dari segi hasil pertanian. Qabil ni dia keluarkan hasil tanaman gandum yang paling tak berkualiti. Patutnya dia nak keluarkan korban ni, persembahkan dengan Allah sing api-api dah. Gandum sing api-api. Ibaratnya beras sing dawa-dawa ngono kan. Ojo dipersembahkan beras hancur. Tapi Qabil ni telah mengeluarkan jenis gandum yang tak berkualiti lah sebenarnya. Manakala Habil tuan-tuan, dia bekerja sebagai seorang penternak kambing. Habil ni lain pula. Allah Ta'ala perintahkan dia cari kambing yang paling lemu. Cari kambing yang paling lemu, paling gede, yang terbaiklah senang kita untuk dibuat korban. Jadi kalau kita nak korban ni tuan-tuan, kalau lembu kita ada 30 ekor, ya, cari yang paling lembu, yang paling kita sayang. Ya, baju kita ni yang paling lembu kan, itulah yang dibuat korban. Nah, tuan-tuan jangan buat berdoa tu, lembu mana nak apa baru, lembu tu. Nanti dia wajib pula. Cakap insya-Allah lembu tu tahun depan nak buat korban sunat. Sebut itu insya-Allah tu. Jadi dia tak menjadi wajib, tak jadi nak. Ada dalam kitab saya bilang tadi, itu lembu apa tu? Lembu apa? Nak buat sembelihan hari raya. Boleh juga.
Tapi yang biasa sebut insya-Allah lah, dan sebut korban sunat untuk melepaskan daripada jadi wajib. Jadi tuan-tuan, kambing ini telah merupakan kambing yang paling lembut. Lalu Allah Ta'ala datangkan cahaya daripada langit menyambar korban Habil. Bermakna korban Habil diterima oleh Allah dibandingkan korban siapa? Qabil. Tengok, kan diberitahu korbannya mana yang diterima ataupun tidak. Tuan-tuan, semalam korban dapat tahu tak? Korban ikan kaci mangkok, dagingnya wangi, wah, gitu semua. Kan kaci sirat, rumah boleh kau apa busuk, kau yang begini, macam mana tuan? Oh, besok dulu kan. Apa kelebihannya tuan-tuan? Umat Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan tak dibagi tahu ibadahnya diterima ataupun tidak, tak dibagi tahu, supaya umat-umat Nabi Muhammad SAW termasuk kita ni semua, supaya ada perasaan khauf, supaya ada perasaan wajak, maksudnya ada perasaan takut dan ada perasaan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tadi solatnya diterima tidak, tak tahu kan? Jadi kita ada perasaan takut. Aku takut solat aku tak diterima, ya Allah. Aku nak memperbaiki solatku, ya Allah. Selama ini aku sembahyang kok macam tak sadar. Tahu-tahu imam dah bagi sadar. Tuan-tuan, orang nak sembahyang khusyuk ni tuan-tuan, di antara kaedahnya kita ingat. Kita kena ingat, yakin dalam hati, setiap bacaan yang kita baca Allah Ta'ala dengar. Setiap perbuatan yang kita buat Allah Ta'ala melihat. Setiap rukun qalbi yang terlintas dekat hati kita ni Allah Ta'ala mengetahui. Dan Rasulullah ajar tuan-tuan dalam hadis ni, kalau cerita panjang, kita melaksanakan solat ni setiap waktu solat seumpamanya solat yang terakhir. Tuan-tuan, ibaratnya lepas sembahyang isyak nanti tuan-tuan mati. Agak-agak sembahyang isyak nak main-main dia. Ya Allah, lepas isyak aku mati, yo sembahyang, yo Bismillahirrahmanirrahim, betul-betul penyalah. Ni kadang-kadang kalau orang keringan mati pun ya Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang diam aja, Allah boleh diam aja sembahyang, tak dibaca, batal banyak nanti. Tapi kalau kita sembahyang, setiap kali sembahyang kita umpamakan lepas sembahyang kita mati, kita jadi bertambah-tambah baik dalam sembahyang kita. Jadi kita beramal ibadah ini ada perasaan takut, kita berusaha membaiki amal ibadah, dan akhirnya lah baru berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pertama, ada amal ibadah yang sah dan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Itu yang kita harap. Nombor dua, ada amal ibadahnya tak sah dan tak diterima oleh Allah. Ini kita mau perlindungan dengan Allah. Kita sembahyang tak ambil wudu, sah tak? Tak sah. Kalau dah tak sah, macam mana nak diterima oleh Allah? Ibu-ibu sembahyang pakai baju kurung aja, kepalanya nampak, rambutnya nampak, apa boleh? Memang tak sah tuan-tuan. Maka macam mana nak diterima oleh Allah? Okey, itu pertama. Yang kedua ni, amal ibadahnya sah dan tak diterima oleh Allah. Yang ketiga, amal ibadahnya sah tetapi tak diterima oleh Allah. Ini pun kita takut. Amal ibadahnya sah tetapi ibadahnya tu tak diterima oleh Allah. Contohnya, saya ambil satu contoh solat dia. Semua solat itu. Solatnya sah tapi tak diterima oleh Allah. Contoh sebabnya apa? Contohnya pukul 2 malam suami kejutkan isinya. Yang tangilah yang tangi kenapa tobat? Koyok kilo, koyok pedut loh. Orang peminyak nangis. Ya, urukiah pagi, urukiah dia di mek-mek mana bocor-bocor ke selawat. Wis tua-tua monjo, pokok murut daripada murut apa duit wokek ngomong berikan kasih jamiah menurut mana daripada murut apa aku semuanya sunat tahajud dapat pahala dia mulutnya nyembik gitu. Ya Allah, suami jengkel apa tak? Jengkel apa tak? Kalau kita tahu bos sabos kalau saya bermengata rapi menek istrinya tak layak urut, dia ambil wudu, pakai tepung, adab kiblat sembahyang tahajud. Allahu Akbar, 8 rakaat sembahyang tahajud. Suaminya meraung-raung kesakitan, buat saja dia sembahyang tahajud. Sembahyangnya sah tak? Sah. Tapi takut sembahyangnya tak diterima oleh Allah. Kerana apa? Suaminya murka terhadap istrinya. Sebab sembahyang tahajud tu hukumnya sunat. Melayan orang tua, melayan suami itu hukumnya wajib. Ingat, itu satu contoh. Nak contoh lain nanti balik uji dulu.
Ya, ada amal ibadahnya sah, tetapi tak diterima oleh Allah. Nombor 3. Nombor 4, ini yang kita takut ni. Takut nanti kubur kita gelap. Yang pertama tadi supaya kubur kita terang, takut ibadah kita kena ikhlas. Yang keempat pula, amal ibadahnya sah, diterima oleh Allah pada mulanya, dapat pahala. Tak lama kemudian pahalanya dipandang. Tak jadi, tak dapat pahala. Faham maksud saya? Contoh gini. Ini contoh ya. Jangan marah Pak. Tak ada kaya hidup, yang hidup atau punya mati. Bang, ada pergi masjid tak? Ada. Sejuk tak? Sejuk. Kenapa sejuk? Sebab ada kipas helikopter. Saya tak cakap iPhone, iPhone yang terasa pula nanti. Kipas helikopter ada tak? Tak ada kan? Ada contoh. Mana nak pakai helikopter yang busuk? Kalau masjid tinggi boleh pasang helikopter kan? Sejuk sebab apa? Ada kipas helikopter. Sejuk tak? Oh, sejuk tu macam tepi pantai. Tahu tak? Siapa yang bagi? Tak tahu. Kau tak tahu? Abang gitu kok. Begitu kawan-kawan Ini. Aku yang sebab. Oh, dia tunjuk-tunjuk. Dia tunjuk-tunjuk. Kalau aku tak pasang kipas helikopter, jemaahnya tak ramai. Panas ke masjid tu. Baik-baik setahun dia senyap. Dah dapat pahala, tiba-tiba dia ungkit, habis dipandang oleh Allah. Sebab tak ikhlas. Macam Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Ummu Maktum pada peringkat awalnya, Ummu Maktum ada kisah tuan-tuan. Ummu Maktum ni menuju pada ya Rasulullah, aku nak azan ya Rasulullah. Rasulullah diam. Rasulullah, aku nak azan. Rasulullah diam. Tapi minta banyak kali, Rasulullah bagi juga. Kebetulan Abdullah Ummu Maktum ini dia dibenarkan azan pada waktu subuh. Biasanya Bilal bin Rabah yang azan. Ummu Maktum pun azan. Dah lepas azan tuan-tuan diceritakan, malaikat jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, pagi tadi doa orang azan kok. Oh no, tapi tak jauh lah. Ada. Cuma yang azan biasanya bukan Bilal bin Rabah. Siapa yang azan? Ummu Maktum. Kok orang ngomong? Pada masa itu ditegur. Rupa-rupanya diceritakan tuan-tuan dalam kisah tersebut, Ummu Maktum azan niatnya kerana nak menunjukkan suaranya itu lebih merdu daripada Bilal bin Rabah. Tapi yang bukan Bilal sini yang dia Ustaz jangan bukan Bilal. Jangan. Ada kes juga Bilal di tempat tapi bukan Bilal sini. Dia azan duduk. Bukan kena garot, dia tak garot, duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya diselidik-selidik, elaunya dah 6 bulan tak keluar. Pernah berlaku tu. Sekali dapat elau, mengaduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kuat dia tuan-tuan. Tapi bukan bila sini dia tak ada tak apa. Itu cerita je tuan-tuan. Jangan sampai macam tu lah. Kerana tuan-tuan, Bilal ni masya-Allah tabarakallah. Sejauh mana suara makin jauh, semakin banyak dosanya diampunkan oleh Allah. Nak itu Bilal ni banyak atau dia ni tuan-tuan. Jadi kita mengamal ibadah ni kena ikhlas. Ibu-ibu gitu dulu. Kalau dah nolong suami jangan diungkit-ungkit. Nolong suami tak mau itu. Kenapa bang? Petanya kena bohong, proteknya mati. Lepas tu isinya balik, ambil bawah bantal, nimbang, ambil 1,000. 1,000 banyaknya. Ayah dapat mana ni? Abang lupa setiap bulan kita pungut kapur bubur, ayam bagi duit, abang bagi duit kita. Kita tak guna tau, kita simpan-simpan. Inilah bang, ambil lah guna. Buat bayar rotek kereta sian abang. Senang abang, senang kita. Bagus betul. Sekali suaminya dah kita hidup, ada rotek, pergi ngetes solar. Wah bang, masa dia susah, minta tolong kita hidupkan rotek. Dah hidup rotek, lupa kita, sana kemari, pergi kedai ibu tunggal, lagi pergi kedai diajak. Oh dia ungkit. Dia ungkit. Habis ibu, habis paling padam. Dah, nombor 4 dia tak biar habis kita ni. Nombor 5, itu kena ingat tu, kena ikhlas ya. Beramal ibadah kena ikhlas. Kalau tak nanti tak memberi kesan di dalam kubur dan tak memberatkan timbangan di akhirat. Ya. Nanti kat timbangan kita tak berat kalau kita beramal tak ikhlas. Itu yang kita sangat takut. Yang kelima, amal ibadahnya sah
Dan amal ibadahnya diterima oleh Allah, dapat pahala. Yang nombor 4 tadi dapat pahala tak lama dipandang. Yang ni amal ibadahnya sah, diterima oleh Allah, dapat pahala, tapi pahalanya digondol uang. Imam ambil sikit, imam 1. Imam 2 ambil sikit, pengusi ambil sikit, jiran rumah ambil sikit, geng mancing ambil sikit, geng lewang ambil 5 orang. Kerana apa? Dalam masa hidupnya dia tak menjaga hubungan hablum minan nas tentunya. Dia ada menyakiti, menjatuhkan maruah orang. Dalam masa hidupnya suka mengatur orang, membina orang, menyanyi orang. Dalam masa hidupnya curi harta orang, pancang kebunnya digalakkan. Wah ni sawit mahal ni. Orang ni sebelah tak nampak ni, gak apa ni, duduk gak pendak. Oh dia punya apa ni, batu apa itu? Batu sepadan dipindahkan 2 kali. Ataupun contohnya duit, dia curi sawit 4 tandan. Walaupun dah ni dah sawit dah turun ni, sawit sikit pula, aduh isinya minta gelap, minta apa. Curi sawit orang 4 tandan. Contoh. Besok dekat akhirat tuan-tuan, kita bayar dengan sawit ke? Kebun yang kita empit tu bayar dengan tanah ke? Bayar dengan pahala. Bayar dengan apa? Dengan pahala. Itu besok yang jadi apa? Bengkak, jadi muflis. Ataupun dalam masa hidupnya ada sangkut paut dengan jur, asyik kumpul orang aja, parking sikit salah ditembuk orang itu. Nah, besok balas bayar dengan pahala. Itu yang akhirnya takut tuan-tuan, dia amalan ibadahnya sah, diterima oleh Allah, tapi pahalanya diambil orang. Jadi pertama perkara yang menerangi kubur, beramallah dengan ikhlas. Dan yang kedua, akhir sekali tuan-tuan, hadirin hadirat, apa perkara yang dapat menerangi kubur tuan-tuan? Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Berbuat baiklah kepada ibu bapa. Ini di antara perkara yang dapat menerangi kubur. Kenapa kita disuruh berbuat baik dapat menerangi kubur? Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah olehmu sekalian kepada Allah, dan janganlah menyekutukannya dan dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tuan-tuan, biar kubur kita jadi terang tuan-tuan, maka kita berbuat baiklah pada ibu bapa kita. Ada orang yang kata, Ustaz apa susah? Sekarang kan lampu LED banyak. Ada yang cakap macam tu. Guru nak guru juga tapi tengok tempat. Saya pasang lampu LED. Sekarang tak payah pakai karen, pakai solar. Jadi dia punya lampu masuk dalam, kasih solar atas kubur. Boleh terang ke? Terang pada mata dia, tapi si mati tak terang. Tuan-tuan, macam mana saya nak buat baik pada ibu bapa, Ustaz? Mak bapak kita dah meninggal dunia, Ustaz. Masa mak bapak kita hidup, saya suka melawan mak bapak kita. Mak bapak marah, saya keluar pergi Singapura. Saya tak balik-balik. Dia contoh Singapura, itu contoh. Sekali saya balik, mak bapak dia tak ada, dah meninggal dunia, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Kalau macam tu, baik saya buat jahat, halang-halang. Jangan. Ada yang pemikiran macam tu. Ya, mak bapak dah tak ada, halang-halang dia pun jahat-jahat teruslah. Jangan. Maka hendaklah kita pertama, tuan-tuan, kalau mak bapaknya ada, berpeluang lagi mak bapak dulu dah tak ada, salah seorang pun dah tak ada. Maka pertama kita berusahalah menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Masa bapaknya ada, memang tinggalkan solat, puasa bulan Ramadan, buka dengan arak contohnya. Wah contoh, memang teruklah contohnya. Tapi lepas tu dia berubah menjadi anak yang soleh, solatnya tak tinggal, zikirnya tak tinggal. Maksudnya menjadi anak yang soleh atau solehah. Itu menggembirakan mak ayah kita. Tuan-tuan pergi masjid ni tuan-tuan, mak ayah, puan-puan ni walaupun dah meninggal dunia, dalam kubur dia tahu, dia gembira sangat mendoakan. Itu pertama. Yang kedua, kita buat baik pada mereka, kita doakan mereka. Terutamanya doa pengampunan kepada untuk mereka. Waktu terbaik bila? Lepas sembahyang sudah barang tentu. Jangan lupa baca Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa.
Dan kalau boleh satu lagi amalkan istighfar untuk kedua ibu kita sebelum masuk waktu subuh. Itu waktu yang terbaik. Kita dah sembahyang tahajud, ya 2 rakaat, walaupun 2 rakaat tak kurang. Solat tahajud. Kemudian sembahyang witir 3 rakaat pun alhamdulillah. Kemudian ada masa lagi nak menunggu waktu subuh tuan-tuan, kita banyakkan istighfar yang saya terangkan dulu. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Malas astaghfirullahalazim li wa li walidayya pun alhamdulillah. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, dosa-dosa kedua ibu bapaku, dosa-dosa sekian muslimin muslimat mukminin mukminat, sama dia yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kita doakan orang mukmin ni, kita doakan banyak dalam dunia ni, tahu tak tahu pahalanya mengikut bilangan orang mukmin dalam dunia ni yang kita doakan. Jadi sempat-sempatkan istighfar dulu. Susah sangat pun tuan-tuan kan. Itu waktu terbaik tuan-tuan, sementara kita menanti waktu subuh. Itu waktu terbaik, jangan tinggalkan. Nombor 3 tuan-tuan, InsyaAllah yang dapat menerangi kubur sebab kita buat baik pada mak bapak kita. Nombor 3 tuan-tuan, kita hubungkanlah kawan-kawan, saudara mara arwah mak bapak kita. Kita hubungkan terus. Dan yang keempatnya tuan-tuan, hadirin hadirat, buatlah amal jariah, kita titipkan pahalanya untuk arwah mak bapak kita. Contohnya tuan-tuan hadirin hadirat, tuan tengok contohnya pergi sekolah madrasah, tengok budak-budaknya kok kepanasan tak ada aircon, tuan-tuan sumbang aircon tu dekat madrasah. Niatkan pahalanya untuk arwah mak bapak kita. Tuan-tuan sembahyang subuh masukkan tabung RM10, niatkan titipkan pahalanya untuk arwah mak bapak kita. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, saya teringat pesanan daripada ustaz saya lah, Ustaz Haji Hasan Al-Asyari bin Haji Abdul Rashid, yang dia sekarang dia sedang sakit, mengenai disembuhkan. Dia pesan pada kita, pesan pada saya lah, saya pun terbaca dalam kitab, untuk mengelakkan kita jadi anak derhaka. Walaupun dalam masih hidup mak bapak kita masih hidup, kita sering melawan, sedang kita dah taubat, banyak-banyakkanlah ziarahi kubur. Sering-sering kalilah ziarahi kubur. InsyaAllah kita terlepas daripada menjadi anak yang derhaka. Kadang-kadang pergi kubur tahun sekali aja, itu pun tuburan raya. Kalau boleh kita sering-seringlah kali menziarahi kubur, insya-Allah mak bapak kita terlepas daripada siksa, terlepas daripada kubur yang gelap. Jadi setakat itu saja pada malam ini. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan. InsyaAllah kita sambung lagi, ada 4 perkara yang dapat menerangi kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadan wasilah waj'al fil mustaqina mahabbata wa fil alamin darajata wa fil muqarrabina syarra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.